Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Apa khabar? Palung main lagi dengan episod yang special. Entahlah special macam mana, tak tahulah. Tentu hampa tak ingat kan. Rupa-rupanya hari ini adalah hari jadi yang pertama kebun Abah. Tada! Yusha ni nama palung sejak Julai 2020. Apa kata hari ini Palung nak tunjuk ke hampa kejayaan-kejayaan yang Palung kecapi dalam masa 1 tahun ni, dan juga kegagalan-kegagalan yang Palung hadapi juga dalam masa 1 tahun ni sepanjang Palung ada kebun Abah. Jom kita tengok yang pertama. Palung sedang menuju ke hujung pagar kebun Abah. Pada 6 hari bulan 7 tahun lepas, Palung telah menandatangani bayang semua sekali kepada pemilik asal kebun Abah. Palung tak ingat nama dia, cumanya Palung panggil Tok Penghulu saja kat dia. Palung deal dengan dia tanah 1 ekar yang dia dapat tu, dia rasa dia nak jual sebab nak beli tanah yang lain. Palung dengan suka hatinya, rasa bersyukurnya, Palung telah bayar kat dia sebanyak RM50,000. Hasil daripada simpanan Palung sikit, tambah dengan pinjaman Palung sikit. Palung memang nak sangat sejak daripada Palung mai jejak kaki di negeri Pahang ni tahun 2000 dulu. Ni lah 20 tahun baru Palung dapat tanah 1 ekar ni. Bagi hampa yang baru-baru duk cari 3-4 tahun, tak ada masalah. Palung 20 tahun baru dapat tanah ni, cik oi. Selepas saja Palung bayar kat dia, Palung tanda tangan, settle semua, Palung mai ke kebun untuk kali yang kedua. Palung buat video yang pertama, hampa boleh tengok episod yang pertama. Sebab macam nak menitis air mata Palung bila Palung dah dapat tanah ni. Ni nak tunjuk ke hampa yang Palung duk tani bukan pasal apa. Masa Palung mula beli dulu, macam ni lah keadaan dia. Boleh nampak dah hutan macam ni. Dan akhirnya kejayaan pertama Palung dalam masa 1 tahun ni, Palung dapat kebun Abah macam yang Palung tunjuk di sana tu. Ini cerita tentang 1 tahun kebun Abah. Selepas Palung mai hari yang pertama, hari yang ketiga Palung mai lagi. Palung dah deal, dah sewa bulldozer selama setengah hari untuk Palung settlekan kebun Palung ni daripada hutan yang macam di belakang sana tu menjadi macam yang hampa duk tengok Palung hari-hari. Okey, dengan harga RM1,200. Boleh tengok balik episod-episod lama Palung, macam mana Palung buat gazebo ni dengan anak-anak Palung. Ini adalah hasil Palung dan anak Palung. Ini menjadi kenangan yang indah bila mereka besar nanti. Ya Allah, sebab Palung nak cakap ni, Palung namakan di sini kebun Abah. Sempena nama kebun ni Palung bagi secara rasmi lah pada masa tu. Tengoklah Palung buat macam ni. Palung menghabiskan lebih kurang RM1,500 untuk buat benda ni. Walaupun lah ni macam tak terjaga, tak apa. Lepas ni Palung akan misil, Palung akan jaga balik supaya kenangan indah menggamis semula. Palung buat video sempena 1 tahun kebun Abah ni bukan nak menunjuk-nunjuk ke hampa. Palung nak bagi satu inspirasi pada hampa. Kalau Palung boleh berjaya dengan anak-anak Palung, dengan bantuan Abah Palung dan isteri Malung hampa juga boleh berjaya macam Palung, insya-Allah. Walaupun taklah teramana sangat, 1 tahun sangat mengajar Palung erti pengorbanan, erti susah payah untuk membangunkan sebuah kebun yang kecil ni. Langkah yang keempat, selepas Palung buat gazebo untuk Palung lepak-lepak dan Palung rehat, Palung pun beli ni tiang-tiang pagar ni dengan harga RM9 satu batang. Palung buat sendiri, mengambil masa lebih kurang dalam 3 bulan. Palung korek, Palung tanam, Palung tarik, dan akhirnya Abah Palung mai tolong Palung. Alhamdulillah ada seorang Abah. Palung namakan kebun ni sebagai kebun Abah. Nanti bila cucu-cucu tanya ataupun orang lain tanya, Mat, nak pergi mana tu? Nak pergi kebun Abah, Sat. Sebab itulah nama kebun Abah. Panggilan yang mesra sikit kan? Palung korek sikit model-model yang mana ada. Palung gunakan sebanyak lebih kurang RM2,500 untuk Palung dirikan pagar-pagar bodoh Palung ni. Walaupun pagar-pagar bodoh Palung ni lembu tak masuk dah lepas tu. Cuma ada babi bodoh saja duk main masuk kadang-kadang tu. Geram
Cerita lagi. Selepas Pak Long buat pagar, tentulah ada pintu pagar. Pintu pagar, Pak Long tak ada modal. Modal lebih kurang dalam RM1,500 hingga RM2,000 untuk buat satu pintu pagar. Pak Long fikir. Pak Long buat dengan abah Pak Long pintu pagar DIY. Jadilah guna kayu 2x3. Pak Long buat macam ni, bubur zinc, dan akhirnya Pak Long letakkan nama supaya orang kenal, orang lalu. Ini adalah kebun abah. Macam mana? Okey tak cerita Pak Long? Laju pun lajulah. Ni Pak Long tengah semangat ni. Jangan potong line. Dengan adanya modal tak sampai RM2,000, Pak Long rasa hati Pak Long dah terpaut dengan kebun abah, dan Pak Long buat benda ni. Di belakang Pak Long ni, Pak Long dirikan sebuah rumah comel untuk Pak Long dan Mak Long serta anak-anak. Rumah ni cuma ada satu dapur dan satu bilik saja. Inilah rumah Pak Long yang Pak Long akan jadi tempat tinggal Pak Long di waktu lapang Pak Long. Selain daripada rumah yang Pak Long duduk lah ni, dengan harga RM1,500, Pak Long cuba beli, Pak Long cuba buat. Pak Long tak pernah buat rumah sebelum ni. Pak Long harap Pak Long akan buat benda ni sampai siap. Ni yang hampa tengok ni, Pak Long kekurangan kos untuk nak buat bagi siap. InsyaAllah Pak Long akan sambung lagi pembinaan rumah ni sikit demi sikit, bermula bulan 11 ataupun bulan 12 nanti. Doakan Pak Long berjaya untuk buat rumah untuk diri Pak Long sendiri. Selepas Pak Long pegang lebih kurang dalam 3 bulan abah Pak Long mai sini, Pak Long mula menanam pokok-pokok. Antara pokok yang Pak Long tanam, pokok durian semestinya. Pokok motan ada dalam rebah tu, pokok pisang dan pokok-pokok lain juga. Tapi malangnya Pak Long ni bukanlah orang yang rajin sangat. Pak Long tak larat nak jurus, Pak Long biar. Akhirnya jadilah macam ni, ada pokok yang naik, ada pokok yang tak naik. Itu adalah kesalahan dan kekesalan Pak Long lah. Pak Long baru nak mula balik ni. Bermula sekarang ni, Pak Long mula tanam balik, Pak Long mula buat balik anak-anak pokok durian, anak-anak pokok pisang supaya mula hidup subur. Sejujurnya Pak Long tak dapat apa-apa hasil lagi daripada kebun Pak Long ni berkaitan dengan tanaman, kecuali limau lah. Limau tu kita tanam sat saja, 2 bulan pun dah boleh makan. Pisang Pak Long tak dapat makan lagi, betik Pak Long tak dapat makan lagi, apa lagi? Neneh pun tak dapat makan lagi. Ini adalah satu cerita macam mana Pak Long gagal lah untuk nak bagi subur. Tapi insyaAllah kita boleh bangun semula kan? Tak ada masalah kan? Seterusnya selepas Pak Long tanam, Pak Long mula fikir macam mana Pak Long nak jurus. Ini adalah sistem perpaipan yang Pak Long buat. Sistem perpaipan yang Pak Long buat ni mendapat perhatian daripada penonton-penonton. Pak Long rasa lebih daripada 10,000 orang tengok sistem perpaipan Pak Long. Sejujurnya Pak Long nak abangkan apa, sistem perpaipan Pak Long ni kuranglah berkesan dan kuranglah baik berbanding dengan persepsi hampa yang kata mungkin bagus lah Pak Long. Bagi Pak Long rasa ini adalah satu kesalahan yang kecil lah. Dan Pak Long boleh berubah lagi. Di sana tu Pak Long buat sedikit menara dan sedikit store untuk Pak Long simpan barang. Plaster di sebelah sana saja, 2 belah ni tak plaster lagi. Minta maaf banyak-banyak, Pak Long ada banyak kerja lain. Pak Long anggap benda tu sebagai benda yang kurang penting untuk plaster. Oleh kerana video ni adalah video yang special menyambut ulang tahun pertama kebun abah, Pak Long nak abang kat hampa, Pak Long dah habis RM65,000. RM50,000 Pak Long spend duit untuk beli tanah. Yang hampa nampak lah ni, Pak Long belah tu, belah ni, tanam itu, tanam ni, bersihkan kebun-kebun Pak Long, buat rumah sikit. Itu ambil kos lebih kurang RM15,000. Ni di belakang Pak Long ni ada satu kolam. Kolam ni Pak Long buat asalnya adalah untuk menyedut air nak jurus pokok. Tapi Pak Long dah buang juga ikan ke dalam ni. Adalah ikan-ikan yang hidup, ikan tilapia hitam ada sikit, ikan ikan patin ada sikit. Itu saja yang ada. Mungkin Pak Long lepas ni boleh jala buat ikan bakang kot, makan dengan Pak Long abah di sini noh. Pak Long buat kebun abah ni adalah secara suka-suka, bukan untuk komersial. Jadi ikut suka Pak Long nak buat macam mana mengikut kehendak dan hati Pak Long. Dan Pak Long terpaut kepada sang itik. Pak Long mula minta kebenaran daripada Mak Long hampa. Dan Pak Long pun bela itik sebanyak 20 ekor. Selepas tu Pak Long tambah itik ni lah 5 ekor. Dan Pak Long dah sembelih itik-itik ni 9 ekor. Ini saja itik-itik yang ada lagi. Pak Long sajalah biak, bagi membiak untuk menghibur Pak Long di kebun ni. Pak Long main seorang-seorang, bunyi juga papa. Pak Long boleh juga marah-marah depa, boleh juga bermanja-manja dengan depa.
Jadi ini adalah projek Pak Long yang pertama lah. Dan yang kedua, tada, di hujung sana ada satu lagi projek. Lah ni hari ke-15. 5 hari lagi Pak Long akan bawa anak-anak ayam Pak Long 40 ekor masuk ke dalam reban ni. Hampa doakanlah semoga Pak Long berjaya. 40 ekor tu bukan untuk Pak Long jual je, untuk Pak Long makan, untuk Pak Long berkongsi-kongsi rezeki dengan jiran-jiran dan ahli keluarga Pak Long. Itu saja yang Pak Long suka-suka nak buat. Kalau mengikutlah kos yang Pak Long keluarkan tak berbaloi. Hampa bela itik dan bela ayam tu kalau bela sikit-sikit. Oleh kerana rumah ni tak siap, Pak Long pun duk fikir macam mana lah Pak Long main sini, tak ada tempat duduk. Tak ada, Pak Long pusing sini. Pak Long dah siapkan seorang diri secara DIY. Pak Long pi potong-potong kayu di belakang sana tu. Pak Long buat sendiri ni dalam bulan puasa hari tu. Alhamdulillah berjaya. Pak Long cuma habis kos lebih kurang dalam berapa? RM150 macam tu saja. Beli tu awning depan tu dengan beli zinc saja. Adalah kayu sikit-sikit. Yang lain tu percuma. Kalau hampa menggunakan kayu yang dibeli di hardware, Pak Long sure ini harga dia RM1,000 tak kurang. Syok saja hampa duk dengar Pak Long dia cerita tentang kejayaan Pak Long. Hampa nampak dah ni pokok Pak Long ni. Pokok durian dah mati. Pokok nok keracik mati. Tu ada sepokok lagi pokok durian mati. Belah sana pokok durian mati. Yang dalam rebah tu hidup tak mau saja. Nak buat macam mana? Tuan dia pun malas macam Pak Long ni kan. Jadi terpaksalah kita terima. Tapi tak apa, selepas ni Pak Long akan tukar pokok-pokok durian ni. Pak Long dah macam fed up lah untuk nak tanam pokok durian. Ni terang abang ni, Pak Long nak ganti dengan pokok cepedak. Pak Long nak ganti dengan pokok nangka. Kerana pokok-pokok ni boleh mendapatkan hasil yang lumayan juga. Dan ketahanan daripada cahaya matahari yang terik. Banyak Pak Long cakap ni dalam video ni. Memang di kalangan hampa cakap Pak Long ni cakap macam peluru bersembuk-sembuk, tak berhenti-henti. Meluat dah nak dengar. Pak Long tak kisah benda tu. Sebab Pak Long ada 8,000 lebih lah ni subscriber yang setia dengan Pak Long, yang memberi sokongan yang padu kepada Pak Long. Terima kasih subscriber Pak Long. Siapa-siapa yang belum subscribe di channel Kebun Abah, silakan. Bersama-sama dengan Pak Long ucapkan ribuan terima kasih. Hampa tahu tak apa kejayaan yang paling besar Pak Long sepanjang setahun ni? Pak Long ada hampa semua lah. Hampa selalu teman Pak Long di Kebun Abah ni. Alhamdulillah, Pak Long dah ada satu YouTube yang bernama Kebun Abah. YouTube yang pada asalnya ini adalah untuk simpanan peribadi Pak Long. Pak Long nak tangkap gambar daripada hari pertama Pak Long beli Kebun Abah ni. Dan Pak Long buat sikit-sikit apa yang terjadi. Tengok progres dia. Mana tahu anak cucu Pak Long nanti boleh tengok apa yang Pak Long buat. Tetapi Alhamdulillah, rupa-rupanya ada di kalangan hampa yang mai support Pak Long, mai tengok apa yang Pak Long buat di kebun ni. Terima kasih banyak-banyak nak. Walaupun Pak Long tak dapat apa-apa lagi di Kebun Abah ni, tapi Pak Long dah dapat kawan-kawan yang baik macam hampa. Dan Pak Long mendapat sedikit gaji daripada YouTube untuk Pak Long teruskan apa yang Pak Long lakukan selama ni. Gaji itulah untuk Pak Long gunakan beli racun, beli-beli alatan-alatan yang digunakan. Tak banyak cik, sikit saja cukuplah untuk guna tiap-tiap bulan tu. Ni Pak Long nak tunjuk sekali lalu. Kalau kita berada di belakang pintu pagar Kebun Abah, macam inilah keadaannya. Pak Long pusing dari kanan ke kiri. Okey, Pak Long ada sedikit pokok di situ. Akan jumpa rumah. Kemudian di sana tu ada pondok Pak Long. Ada itik di sana. Reban ayam. Pusing lagi ke sini ada pokok pisang. Di hujung sana ada gazebo. Okey macam ni. Dan balik pula ke kawasan belakang pintu pagar Pak Long. Pak Long rasa cukup dulu untuk kali ni. Pak Long buat satu video khas menyambut hari jadi yang pertama 6 hari bulan 5. Video ni Pak Long harap dapat memberi sedikit inspirasi pada hampa yang baru nak memulakan kebun, nak bela itik, nak bela ayam, nak tanam pokok durian. Silakan Pak Long halalkan jika ada ilmu yang ada dalam Kebun Abah ni yang hampa tengok. Sila-sila ambil. Kita sebarkan ilmu-ilmu yang ada tu. Pak Long bukanlah yang terbaik. Pak Long cuba menjadi yang terbaik. Pak Long bagi sikit-sikit. Kot-kot ada ilmu yang ada pada Pak Long ni. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak sangat kat hampa. Setahun Pak Long di Kebun Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.